Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia, yang berusaha, Encik Zulkifli bin Ramli selaku Ketua Cawangan Sumber Manusia dan urusi program kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, apa khabar? Alhamdulillah. Jauh-jauh dengar bunyi suara. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara, berkongsi sedikit tentang apa yang dikatakan dengan integriti diri teras peribadi unggul. Sebelum saya memulakan bicara, boleh saya berpantun? Saya tadi dengan rakan-rakan, kita selain daripada unit integriti MOA, kita juga bersama dengan pegawai daripada psikologi, unit psikologi MOA juga. Jadi program ni kita bersama. Jadi kebetulan nak hilangkan pening-pening turun daripada flight tadi, terus ke sini, jadi kita berpantun sikit lah. Kalau tak kena tu tolong betul. Baik. Menguntum manis senyuman dara, datang teruna ingin bersua. Boleh faham kan? Bukan bahasa utara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam hormat kepada semua. Mari dimakan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri majlis ini. Boleh lagi ya? Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu kalian yang baik hati. Dia tak ada respon, dia serius ya. Mungkin logat tu tak kena. Saya cuba yang ni pula, yang tak akhir. Kalau tak kena juga, saya balik awal. Pergi ke hutan memburu badak, badak diburu buat sinyonya. Orang utara hampa pahabak, harap-harap moga sihat semuanya. Okay, sihat lah tu Baik, masa saya akan untuk sesi ini kita nak bicarakan integriti diri teras peribadi unggul ni sekitar sejam lebih. Mungkin dalam perbincangan yang panjang ini ada apa-apa soalan, bolehlah terus. Kalau nak interact terus pun tak apa. Sebab saya pun letih juga kalau bercakap seorang di depan. Baik, insya-Allah. PowerPoint. Okey. Sebelum kita mulakan, kita nak tahu apa itu integriti, bagaimana integriti ini dia boleh menjadi teras kepada peribadi yang unggul. Kita renung-renungkan dulu, kita relax-relaxkan minda kita. Cuba kita tengok benda yang biasa kita tengok. Di sebelah atas tu pokok padi Pokok padi. Di bawah tu lalang. Tanam padi tumbuhnya lalang. Tapi kalau kita tanam lalang, kenapa tak tumbuh padi? Pernah terfikir tak? Benda ni biasa. Kita tanam bunga dalam pasu bunga dekat rumah kita. Tanam pokok bunga ros, tapi tumbuh bersama pokok bunga ros tu lalang. Tanam padi tumbuhnya lalang. Lalang ni orang tak nak, orang campak buang. Tu peribahasa Melayu, rapat dengan antara padi dan lalang. Dia beri satu gambaran, satu perumpamaan antara lalang dengan padi ni. Lalang ni tak baiklah, kita katakan, kita ibaratkan satu unsur-unsur yang tidak baik. Padi semakin berisi, semakin tunduk, semakin berisi. Ikutlah resmi padi, kata pepatah. Ikutlah resmi padi. Semakin tunduk, semakin berisi. Jangan ikut resmi lalang.
semakin tinggi dia sombong, dia tajam naik ke atas, boleh melukakan dan sebagainya. Suatu perkara yang semua orang tak nak, petani-petani tak nak. Jadi benda yang baik ataupun benda yang buruk ni, benda yang baik ni, integriti ni, dia perlu dipupuk, perlu dibina, perlu buat program macam hari ni. Urus dia kena pujuk ramai supaya dapat datang, kena makan sedap-sedap. Contoh kan. Tapi kalau benda yang tak baik, dia tak payah. Kita tak payah nak bersusah payah, tak payah nak keluar duit banyak-banyak, dia mai datang sendiri. Benda yang buruk ni selalunya begitulah. Kita tak pernah didik anak kita buat benda tak baik, tapi kadang-kadang dia bawa balik daripada sekolah tu, bukan saja dia belajar benda yang baik, benda yang kata-kata yang tak sepatutnya pun dia bawa balik. Tak? Kita tak pernah ajar pun, tapi dia bawa balik. Itulah perumpamaan bijak pandai orang tua dulu-dulu, dia memperumpamakan antara padi dan lalang. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, saya nak tanya, antara orang baik dengan orang bijak, saya suka tanya benda ni, antara orang baik atau orang bijak, kita nak jadi orang yang mana? Orang baik. Nak jadi orang baik, tak mau jadi orang bijak? Nak dua-dua. Nak jadi orang bijak, tak nak jadi orang baik. Kenapa tuan-tuan? Orang baik ni, kalau dia tak bijak, dia selalu kena tipu. Kan? Orang baik, kalau dia tak bijak, selalu kena tipu. Sebab tu bos jangan baik sangat. Asal kena tipu dengan anak buah. Bos kena bijak juga. Sebab kita di kementerian, kita jumpa kes integriti ni, kadang-kadang 27 boleh tipu 54, 17 boleh tipu jusasi. Bos baik sangat. Ataupun orang baik lah, orang baik ni selalu kena tipu, kena kelentong duit dia. Kawan baik kan? Kawan baik, cuma dia tak cerdik, asyik kena tipu. Sebab itu jangan jadi orang baik yang tidak bijak, tetapi jangan jadi orang bijak yang tak baik. Ini yang lagi haru. Orang bijak yang tak baik, macam mana tuan-tuan? Orang bijak yang tak baik ni, dia menipu je lah kerja dah. Bijak pandai menipu, tipu duit orang. Jenis jenis kaki perempuan habis. Bukan perempuan saja dia tipu, habis duit perempuan tu. Jenis hidung belang, jenis pisau cukup. Dia bijak tapi perangai tak baik. Ini lagi rosak. Sebab itu kita kena jadi orang yang baik dan bijak, supaya kita tidak apa? Kita tidak ditipu dan kita tidak menipu. Boleh terima? Kena jadi orang baik dan bijak, supaya kita tidak menipu dan kita tidak ditipu. Itu perumpamaan pagi-pagi ni. Boleh Boleh? Kau dah makan, dah minum belum ni? Belum minum. Tak apa, kita minum, kita isi rohani dulu. Kita isi pengisian rohani dulu, insya-Allah. Baik. Kita mulakan, oleh kerana yang menyampainya saya ni walaupun ditempatkan unit integriti MOA, tapi saya sebenarnya post body saya di JAKIB. Jadi bila ustaz ni, dia tak boleh lari lah. Jadi kita kena bawa satu ayat Al-Quran yang cantik yang boleh kita jadi perumpamaan. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahsibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahul azim. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja, dengan tidak sebarang hikmat, dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat Al-Quran ni kadang-kadang kalau kita fahami, kita hayati, dia sebenarnya dia berbicara dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala, dia menurunkan Al-Quran tu, dia nak berbicara dengan hamba-hamba. Tinggal lagi kita faham, kita baca, kita faham ke tidak. Kalau kita faham, inilah dia kata, apakah kamu menyangka wahai manusia, aku jadikan kamu ni sia-sia je, tak ada tujuan, tak ada matlamat. Apakah kamu hidup nanti kamu tak mati ke? Apakah kamu dihidupkan nanti kamu tak datang pada aku?
Itu seolah-olahnya bahasa kita. Sia-sia saja kita dijadikan, kita diturunkan. Adakah benda tu sia-sia? Padahal kamu nanti akan datang, akan kembali kepada aku, kata Tuhan. Baik, cuba kita tengok dari kita renung-renungkan. Kita nak bercakap soal integriti teras peribadi unggul. Ini lebih personal, nak membina diri, personality yang menarik. Kita dulu di mana? Sekarang kita di alam dunia. Sebelum tu kita di mana, tuan-tuan, puan-puan? Duduk di mana? Duduk dalam rahim, dalam perut ibu. Sebelum dalam perut ibu duduk di mana? Alam roh, alam malakut. Alam roh ini satu alam yang diciptakan dalam Al-Quran, yang kita dulu telah berjanji apabila kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam rahim ibu kita tu, telah ditiupkan roh itu. Biasa dalam 4 bulan 10 hari lah. Sebab itu kandungan 4 bulan 10 hari. Kalau dah 4 bulan 10 hari, kalau ikut hukum, kalau tak ada sebab musabab, haram hukumnya kita menggugurkan kandungan itu. Ada orang tanya, ustaz, dia kata, boleh tak saya nak gugurkan kandungan ni? Kandungan dah berapa lama? Dah mengandung isteri. Dia kata dah 6 bulan 7 bulan. Kenapa nak gugur? Dia punya due date tu tercepat daripada tarikh nikah, ustaz. There's something wrong somewhere. Yang tanya tu kawan kita juga, kawan atas kawan. Maknanya dia terlajak dululah. Jadi nak ghostan balik. Saya kata tak boleh. Syarak menetapkan, kecuali atas nasihat doktor, janin itu dia mendatangkan mudarat, sama ada kepada ibu ataupun kepada bayi. Kena nasihat daripada doktor. Kalau doktor kata tak boleh, awak kena gugurkan, itu tak mengapa. 4 bulan 10 hari. Ini banyak kes terjadi ni. Bila dah terlajak baru nak reverse balik. Ini kita kena faham. Baik. Sebab itu bila dah ditiupkan roh itu, dalam peristiwa diciptakan oleh Al-Quran, dihuraikan oleh para mufassirin, dia kata ketika di alam roh ni dulu kita dah berjanji. Kita dah berjanji, tuan-tuan, puan-puan. Mana buktinya? Cuba tengok dialog dalam satu ayat Quran. Allah kata, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Setelah ditiupkan roh dalam diri manusia ni, adakah aku ini Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Kita pun dalam alam roh itu, kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Ya, betul, kamulah Tuhanku, bahkan kamulah Tuhanku. Syahidna tu dia kalimah taukid, dia menguatkan. Kalimah taukid, kalimah yang menguat ni boleh faham. Kalau orang utara, saya dulu kawan dengan member, dia kalau dia duduk di asrama tu, dia punya mubalarah tu, taukid dia tu melampau-lampau. Contoh dia kata, jangan ingat sangat, saya aku sepak masuk dalam Swiss tu. Dia itu mubalarah macam mana, kita pun mula tak faham kita macam mana boleh kena penampak masuk dalam Swiss tu. Mubalarah dah. Jadi ayat tu syahidna, bukan saja kita mengiyakan, kita kata bahkan memang betul, dengan sepenuh jiwa raga, komitmen sepenuhnya, memang Allah lah Tuhanku dalam alam roh itu. Dalam cerita tu memang kita mengiyakan, kata ulama ulama bahasa, mubalarah syahidna tu, kita dengan sepenuh hati, ya, kita kata engkaulah Tuhanku. Sebab itu janin ataupun bayi yang meninggal, sama ada dalam tempoh dia sempat menangis ataupun tidak, kalau ikut syarat dia tu ahli syurga. Tak perlu kita nak susah-susah mandikan apa semua. Adalah kaedah-kaedahnya, perlu disemayangkan sebagainya, tapi ahli syurga walaupun ibu dan bapanya berlainan agama. Itu dalam konteks Islamic view lah, dalam kaedah Islam. Baik, selepas kita ditiupkan roh dalam alam roh itu, kemudian bermulalah pertumbuhan daging, darah, jantung, dan berbentuklah manusia. Kita pun dilahirkan di dunia ini. Apakah kamu merasakan kamu lahir di dunia ini tak ada tujuan, tak ada matlamat, ataupun saja-saja kami jadikan?
nak berbuat sesuka hati kamu, buatlah. Seolah-olah begitulah dalam dialog untuk peringatan kita daripada Allah SWT. Kamu nak buat sesuatu, buatlah sesuka hati kamu. Tapi kamu ingat, kamu akan kembali nanti menemui aku dalam keadaan yang macam mana. Ini yang kita nak tegang tu. Nak renung-renungkan, nak persoalkan tentang integriti apa benda integriti. Semua agama ada begitulah. Maknanya selagi mana dia ada Tuhan, dia percaya kepada kehidupan dunia akhirat, maka dia percaya kepada kehidupan semula. Dalam konteks Islamic view, dia kata kamu akan kembali, dan di sana nanti kamu akan masuk ke alam kubur, akan ditanya oleh Munkar dan Nakir tentang soalan bocor yang biasa kita dah tahu, ma rabbuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Kemudian selepas itu kita masuk kepada alam mana? Selepas alam barzah. Kita dengar lagu pagi tadi, alam barzah. Selepas itu alam akhirat, alam perhitungan. Nak masuk right of life. Mana kita punya jalan way? Mana kita punya pilihan nak masuk syurga atau neraka? Inilah perkara yang kita kena renung-renungkan dalam kita melakukan tindakan terlebih terkurang, dalam kita berhati-hati dalam segala urusan pekerjaan. Perkara inilah yang perlu kita timbang-timbangkan. Kalau kita tak ikat segala perilaku kita yang ada hari ini, kita tak ada hubung kait dengan kehidupan, dengan Tuhan, tak ada hubungan itu, maka jadilah kita serupa tak sedar dirilah. Tak sedar diri. Wallahualam. Baik, kita pergi lebih jauh dalam kita memahami tentang diri manusia ini. Suatu ketika dulu dikatakan oleh orang psikologi, orang yang mengkaji tentang diri manusia ni, dia kata orang yang akan berjaya di dunia ini, dia kata adalah orang yang mempunyai IQ, intelligent quotient. Orang yang mempunyai kecemerlangan kepintaran. IQ-nya baik, orang yang bijak, dia akan berjaya suatu ketika dulu. Maka dia berilah contoh Galileo zaman tu, Albert Einstein. Kita pun dulu belajar sains masa kecil-kecil, siapa dia yang mencipta peralatan-peralatan, mesin-mesin, Albert Einstein, John Gutenberg, macam-macam lah mesin yang diciptakan. Dalam Islamnya orang yang punya kepintaran IQ yang tinggi, Ibn Sina, Al-Farabi, Khawarizmi sebagainya. Orang ini cemerlang sebab dia bijak, IQ-nya baik, brilliant. Kemudian bila sampai satu masa, orang yang bijak sahaja, ilmunya bijak, tetapi orang yang bijak ni selalu, sebab dia tak baik tadi, selalu ditipu. Kepintarannya itu digunakan. Kepintarannya itu digunakan oleh orang lain. Orang bijak. Dan kadang-kadang tindakan orang bijak ni, kalau dia punya emosi itu tak kuat, maka banyaklah orang bijak yang kadang-kadang bijak dalam sudut ilmu, tapi dalam sudut kehidupan duniawi dia tidak kuat. Banyaklah berlaku kes bunuh diri, sama ada di Europe, di Jepun, di Korea sampai 1 tahun tu kerajaannya cukup risau. Kejadian remaja membunuh diri ni cukup, belia yang membunuh diri ni cukup tinggi, cukup membimbangkan. Tak pas periksa terkejut, putus cinta makan pil. Benda-benda yang simple, kadang-kadang bergaduh lebih sikit terjun sungai. Ya, dululah. Bijak, negara maju, pelajarannya tinggi, belajar tinggi sampai universiti sebagainya, tapi emotional, kekuatan emosi itu tak ada. Kekuatan apa? Kekuatan emosi, dalaman. Bila dikaji oleh psikologis, dia kata rupanya IQ ni dia macam iceberg. Iceberg tu, kalau siapa yang pernah pergi, kalau tengok iceberg kan, iceberg di tengah lautan tu, kita akan nampak kepala ais tu bongkor tapi hujungnya nampak macam kecil, rupanya di bawah tu bongkarnya tu besar. Muncung ais tu kecil tapi dia punya bongkar itu besar. Inilah yang dikatakan teori yang menenggelamkan Titanic. Dia terlanggar bongkar batu. Sebab mula-mula dia ingat kecil, tapi yang di bawah tu, yang di dasarnya tu lebih besar.
yang menyebabkan kapal itu tenggelam, peristiwa Titanic. Rupanya IQ ni sikit je, tapi yang menentukan IQ ni, yang menentukan peribadi itu dia boleh stable tak stable adalah emosi. Islam cerita lama dah. Rohiyah, kekuatan rohani itu mestilah seiring dengan kekuatan jasmani. Nanti kita akan tengok. Kemudian dikaji lagi, IQ dah ada, EQ dah ada, tapi tak cukup juga. Banyak lagi kejadian merompak, merogoh, mencuri, masalah masyarakat, banyak lagi berlaku. Kerana apa? Kerana tak ada pula, dia kata spiritual quotient, kekuatan spiritual dia kata Islamic view-nya agama lah. Tu hubungan hablum minallah, antara pencipta dengan Tuhan. Nanti kita akan tengok bagaimana boleh seorang itu, individu tu boleh menjadi rosak sebab apa. Benda ini yang kita akan bincang. Baik, kita nak tanya diri kita hari ini, ataupun rutin kehidupan kita sehari-harian. Apa yang kita lihat pagi-pagi bangun daripada tidur, solat subuh, apa mula-mula kita lihat? Dan pagi-pagi bangun-bangun je, yang cari spek mata lah. Yang cari telefon, buka WhatsApp dulu pun ada. Apa yang dia lihat mula-mula? Kalau WhatsApp tu benda baik tak apa. Ini benda gosip yang malam tadi, yang malam tadi benda tak settle lagi. Ataupun kerja yang berserabut semalam, Instagramnya, Facebooknya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita baca? Apa yang kita tonton? Hari-hari apa yang kita tonton? Ataupun dalam banyak-banyak rancangan yang kita suka, rancangan apa yang kita suka tonton? Maharaja Lawak atau apa? Apa yang kita dengar? Bagus juga Zero menang lah. Saya suka Zero. Sebab dia punya lawak tu, dia memang lawak. Dia tidak berpura-pura. Pengarang dia macam berlakon nak menjadi orang gelap. Saya nak cerita sikit pasal kita ni tuan-tuan. Nanti bila saya cerita orang marah, tapi hari ni saya cerita dengan orang Mada, orang Gada, orang ni tak ada isu lah sebab lain bidang. Boleh cerita. Pernah dengar cerita Firaun? Pernah dengar Firaun yang mendahaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Firaun ini dia rupanya kerajaan dia ada kasta-kasta. Dulu kalau masa saya kecil-kecil dulu, masa bulan Ramadan dulu tak silap, TV dia suka tayang cerita Firaun, cerita Arab. Kononnya nak bagi apa, supaya kita ni kuat iman lah, dapat merasai bagaimana suasana Arab tu. Dia pun tayang cerita Arab. Banyak sekali cerita Firaun lah. Dalam banyak-banyak watak dalam sinetron Firaun tu, dia ada satu watak bernama Yoyo. Pernah ingat? Ada tak? Yoyo pernah? Yoyo ni dia buat apa? Watak dia macam mana? Dia macam badut kan? Macam badut. Dia akan mengembirakan. Bila Firaun berserabut apa semua, dia pun datang sebelah Firaun, dia balik bola. Dia buat lawak gitu-gitu dia lah. Rupanya bila kita baca sejarah Mesir ni, mereka ada kasta-kasta tertentu. Paling tinggi golongan bangsawan lah. Golongan raja, anak Firaun, adik-beradik dia, pakcik-makcik dia, tok wan dia. Golongan kedua bangsawan. Bangsawan ni masih lagi kaum kerabat, tapi orang yang ada hartawan, banyak harta, Haman, penasihatnya. Dan di kalangan Laksmana, pahlawan-pahlawan perang. Ini yang top 1, top 2, top 3. Ini kasta yang paling tinggi. Bawah lagi sikit tu peniaga. Bawah lagi sikit peladang, pekerja lah. Paling bawah adalah pelakon, penyanyi, penghibur. Firaun. Dia punya kualiti, maknanya dia meletakkan tahap penyanyi, pelakon tu paling bawah sekali. Kita hari ni, kita letak mana? Bukan kita nak salah, kadang-kadang yang menghibur tu ada juga yang bercorak Islami. Tapi nak ceritalah dalam konteks kita dengan Firaun ni. Kalau Firaun ada sekarang, malu kita. Betul tak? 500,000 juara Maharaja Lawak kan? Kalau buat pertandingan lain, ada lagi yang paling tinggi. Bola sepak menang Piala Malaysia apa? 1 juta.
ke 500,000 FA. 500,000 kongsi dengan berapa? 26 orang pemain. Masuk juru latih, masuk ni 3 orang kongsi. Mujur Nabi tak menang. Kalau Nabi menang, buka cawangan dia 500,000. Tokoh Muhajirah pun 70,000. Peringkat kebangsaan 70,000. Jadi mana kita letak ni, kita ni dekat mana? Bukan tak boleh berhibur, boleh, tapi jangan, maknanya itulah segala-gala. Sampai yang anak bintang kecil kan, besar sikit dia masuk Akademi Fantasia, besar sikit lagi dia masuk apa? Mentor. Yang top 1 dia masuk Bintang. Kilau Muhammad. Pening. Kita di JAKIM pun nak fight lah, nak fight. Dapat adik-adikku je. Dapat satu siaran, ada yang bagi adik-adikku je. Itu pun jenuh. Kadang-kadang ada bajet, kadang-kadang tak ada bajet. Itulah kita. Dengan siapa kita berkawan. Ini penting. Inilah yang mencorakkan diri kita, yang membentuk diri kita ni, inilah benda ni lah. Yang menjadikan kita ni berintegriti, tak berintegriti, jadi orang ke, jadi separuh orang ke, jadi orang-orang ke kita. Inilah perkara je. Sebab itu kita kena kontrol lah benda ni. Kita kena lihat apa yang kita kena banyak baca, apa yang kita banyak tonton, apa yang kita banyak dengar. Cristiano Ronaldo, pemain Real Madrid, sebelum tu Manchester United, kan? Betul. Dia ni memang Alex Ferguson dah kenal dia lama dah. Waktu dia main dengan Liga Portugal dah, Alex memang kepakaran dia mengesan pemain muda yang berpotensi. Tapi nak ceritanya, nak jadi seorang pemain bola yang berpotensi, dia kena main dengan orang-orang yang potensinya pun lebih baik, sama ada lebih tinggi ataupun setara. Dia tak boleh pergi kelab-kelab yang low class ni. Tak boleh. Kalau tidak, lama dah Perak, saya orang Perak, lama dah Perak suruh Perak beli dia masa dia muda lagi. Boleh lah fight dengan JDT kan. Dia orang yang baik ni, dia kena duduk di kalangan orang yang baik baru dia jadi baik. Kan? Contoh kan, kita belajar dulu kan. Kalau sekolah tu mak dengan ayah kata duduk dengan orang bijak-bijak, cikgu pun kata duduk dengan orang bijak-bijak, berkawan dengan orang bijak-bijak. Berkawanlah dengan minyak wangi, berkawanlah dengan penjual minyak wangi. Nescaya bau kasturi itu akan tercalik padamu. Jangan berkawan dengan orang yang tukang besi. Bau busuk hangit badannya itu akan merisap ke badanmu juga. Itu pepatah Arab lah. Dia kata begitu. Nak bina diri ni, persekitaran kena baik. Kalau boleh yang nak mencari rumah, nak bina kehidupan ni, benda ni kena jaga. Kadang-kadang orang ada terpaksa dia tak nak melabur, cukuplah duduk dalam kelompok setinggan apa semua, padahal dia berkemampuan. Saya di pantai dalam di Kuala Lumpur dulu kan, kita buat bancian. Yang duduk di pantai dalam tu, Kuala Lumpur tu, rumah setinggan ni bukan orang susah. Bukan orang susah sangat tuan-tuan perempuan. Sebab apa bukan orang susah? Sebab dekat luar tu rumah memanglah macam kebayang. Tapi dekat luar tu ada Pajero, ada paling buruk pun teksi lah. Maknanya dia ada kejaya, dia boleh menyewa. Bahkan tu kerajaan dah bagi rumah. Ada rumah pangsa dia disewakan, dia duduk juga situ. Ini mentaliti. Walaupun pada hasrat awalnya setinggan itu dibuka untuk meramaikan penduduk luar bandar ke bandar, tapi bila dah mampu, janganlah duduk persekitaran yang tidak kondusif itu, yang tidak baik itu, kerana dia akan mempengaruhi anak kita besar, pemikiran anak kita jadi macam mana. Saya tuan-tuan perempuan, saya duduk di Felda, Songkai, Terolak. Ada orang Songkai Terolak? Ada. Felda, Songkai, Terolak, Tanjung Malim. Tanjung Malim tahu? Tahu. Songkai tak tahu. Cukup betul tempat saya. Terolak tu saya kawasan Felda Kelabur Sawit. Kalau lah ayah saya arwah dulu tak hantar saya pergi tingkatan 1 pergi belajar ke sekolah asrama, saya tak jumpa tuan-tuan hari ni. Kita tak berjumpa hari ni. Itu antara jasa. Sebab apa? Saya tengok kawan-kawan saya yang mana sekolah di asrama yang luar semua jadi
Jadi orang lah, maknanya jadi orang. Yang duduk sekolah dalam Felda, walaupun dulunya masa darjah 1, darjah 2 orang baik, darjah 3 baik, darjah 4, darjah 5, darjah 6, kita kenal kawan-kawan kita. Tapi bila dia tingkatan 1 di situ, dia tak jadi orang, dia jadi orang-orang. Ramai yang terlibat dengan drug addict, HIV positif, hidupnya habis merana macam tu. Tu kita kena bantu kawasan luar bandar ni. Hari ni persekitaran, contohnya kehidupan beragama tu, orang nak pada agama, banyak orang bandar berbanding di luar bandar. Di Kedah, tahulah kalau di tempat saya di antara Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka tu, Melaka dah okey lah kampung dia. Maknanya kawasan-kawasan Felda, kawasan-kawasan Fekra ni, benda ni kita kena beri perhatian sikit bagi tumpuan. Environment itu, dengan siapa berkawan, dengan siapa kita suka bergosip. Ini yang mencorakkan kita. Baik tuan-tuan, apakah integriti? Baru nak masuk tajuk kan? Kita boleh faham satu sifat perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni, jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana. Kata menteri saya, orang Kedah juga, Datuk Seri Jamil Khair Bahrom, bila dia membicarakan tentang integriti, dia kata integriti ni senang je, dia kata nak faham. Macam ni dia kata, ni kita duk gosok baju ni, orang lelaki ni, orang rumah duk gosok baju suami dia ni. Pasal apa dia gosok? Yang kita kan orang lelaki pakai baju masuk dalam, masuk dalam kan, pakai baju kemeja apa masuk dalam. Tapi dia gosok baju tu sampai ke kaki baju tu, betul tak? Betul tak? Betul tak ni? Betul. Kan gosok sekerat. Kalau gosok sekerat tu tak berintegriti. Sebab dia kata logik dia nak pakai setakat ni ya bang. Gosok yang setakat pinggang tu lah, yang dalam tu tak payah gosok lah. Bukan orang nampak kedut pun. Tak. Tapi tak, isteri kita, isteri Misali, isteri Solehah, dia gosok sampai ke kaki tu. Sampai ke kaki baju tu dia gosok. Padahal benda tu renyuk juga. Ini integriti. Maknanya keikhlasan dia tu, kesungguhan dia tu, walaupun benda tu tak nampak. Itu secara konseptual ni lah. Baik, integriti ni dia kita kena faham jadi. Kalau pada integriti, maksud integriti pada diri seseorang, individu, dia lain sikit. Dia individu yang cakap serupa bikin. Inilah individu yang berintegriti. Apa yang dia cakap, dia akan buat. Apa yang dia kata dia tak nak buat, dia tak nak buat. Bukan cakap lain, cakap tak serupa bikin. Itu integriti. Maksudnya bagi personal, bagi individu, keselarasan antara apa yang dikata dan dikota, antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-undang, kepentingan diri dengan kepentingan umum. Dia mesti selaras dan selari. Bagi organisasi, integriti adalah kecermin dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika. Kita boleh tengoklah kod etika, plan integriti apa semua. Kesungguhan organisasi itu ingin membangunkan integriti. Kita di MOA, di Kementerian, alhamdulillah, kita baru sahaja tahun lepas bulan 12, yang berhormat menteri sendiri dengan inisiatif dia, kita telah tanda tangani CIP, Corporate Integrity Pledge, Ikrar Integrity Corporate MOA. Kita tanda tangani, kita satu kementerian yang menandatangani, melibatkan keseluruhan habis 28 agensi. Bos-bos kita ni semua dah tanda tangan. Mardinya, Mada, Kada, semua dah tanda tangan. Jadi bila bos tanda tangan, kita automatik dia akan, maknanya kita berada dalam lingkungan organisasi yang ingin mencermin dan melaksanakan integriti. Cuma tinggal lagi, komitmen kita dah buat, kita dah tanda tangani, pengesiannya, implementasinya, pelaksanaannya, ini tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab kita. Bila kita kata tanggungjawab organisasi, setiap individu kena ada dalam diri dia, kena jadi orang yang berintegriti lah. Ini kita, penjawab awam, melaksanakan amanah dan kuasa untuk kepentingan umum, tidak salah guna untuk kepentingan diri, beri keutamaan kepada kepentingan awam bila berlaku konflik. Ini isu ni. Inilah integriti. Dalam kalau kita konseptual, dalam holistik beragama, semua agama mahukan ke arah kebaikan. Ni kita tak boleh nafikan. Sama ada Islam, of course,
Kristiannya, Hinduismnya, Buddhismnya, ataupun Sikh, ataupun agama-agama lain, bagaimana dia percaya pada agama, semua agama hendakkan ke arah kebaikan. Sebab tu kita boleh jumpa individu masyarakat yang berintegriti di Jepun, di Rusia pun kita boleh jumpa ada nilai-nilai integriti tu ada. Di Switzerland, di Europe, kebersihannya, orang beratur, menaiki bas, menggunakan tandas dengan baik sebagainya. Integriti. Nilai-nilai budaya mereka tu maknanya bukannya mereka macam barat. Orang barat ni kalau ikut perangai dia lagi teruklah daripada kita punya norma hidup kita. Tapi dalam kehidupan mereka bermasyarakat, skor mereka kalau nak bandingkan kita, dia lebih tinggi. Dari sudut mematuhi masa, kesopanan. Contoh kita ambil lah benda yang paling common lah, benda yang paling biasa. Orang barat ni dia selain dia minum, dia mabuk, dia isap okok. Dia isap okok tak macam kita. Itu beza lah. Kita pergi kedai mamak, isap okok, taman bunga, ada orang isap okok, nanti ampas, orang isap okok tepi pintu, dalam tandas, luar tandas. Ada je orang isap okok, merata. Paling sedih di kedai makan tu. Orang barat dia tak. Adalah seorang-seorang tu yang kita terjumpa, tapi sikap mereka dia akan isap okok ada tempatnya. Kalau di airport tu ada tempatnya. Ataupun dia tidak isap okok di kawasan khalayak tu. Kerana mereka telah dibudayakan. Iklim mereka ni telah dibudayakan. Kita payah tuan-tuan nak budayakan masyarakat kita. Masyarakat kita payah. Sebab itu kita boleh jumpa puntung-puntung rokok di mana-mana. Di mana-mana. Senyap je ada yang sensitif lah tu. Ustaz pemerokok, Ustaz cakap pasal ustaz pemerokok. Saya cuba tanya ustaz yang merokok tu, kalau jumpa ada kawan ustaz ke ustazah yang merokok situ macam mana. Tanya dia, ustaz sebelum ustaz merokok ni ustaz baca doa apa ustaz? Bismillah ke doa makan? Tanya itulah. Baik. Senyumlah sikit. Gua ada soalan setakat ni. Baik. Nak membangunkan integriti ni, kerajaan telah melaburkan duit yang begitu banyak. Usaha-usaha dijalankan begitu banyak. Dokumentasi dibuat, pelaksanaannya ada. Aku janji, kempen budi bahasa, ada PNI, ada institusi integriti. Kita punya semangatnya. BPR, Badan Pencegah Rasuah di Suruhanjaya kan, dinaik taraf untuk menjaga benda-benda pelanggaran integriti ni. JAKIM pun sampai terlibat banner satu modul PIPA, Pelan Integriti Pengukuhan Awam. Program kita hari ni pun termasuklah smart integritinya, pengukuhan nilai-nilai murni termasuk. Tonggak 12, macam-macam usaha yang kita buat. Bukan kita je, negara-negara di dunia pun begitulah, nak mentamadunkan manusia. Tetapi yang berlakunya macam ni lah. Yang buat kerja tu dalam lubang tu seorang tu. Itulah kita. Yang lainnya dari manager ada, cekak pinggang. Dia ni realiti ya, realiti betul tak? Cuma saya dalam peristiwa ni saya nak ni. Dalam beberapa situasi ya, contohnya peristiwa kemalangan yang sadis. Budaya masyarakat hari ni, bila berlaku kemalangan perayaan atau berlaku kemalangan di jalan raya, dia sibuk berwhatsapp ambil gambar. Selain dia panik tak tahu nak buat apa, itulah kerja dia. Dia berhenti ambil gambar, WhatsApp, bagi tahu. Kalau yang telefon ambulans, telefon polis tu okey lah. Tapi kadang-kadang benda ni, banjir pun macam tu juga. Banjir pun macam tu juga kan. Kita tengok YouTube, orang yang ambil gambar tu, orang tu terkapai-kapai banjir, pegang pokok, paut dahan, dia steady je ambil. Dia rakam daripada A to Z. Kan kita boleh tengok kan, peristiwa tu kita boleh tengok, mesti ada orang yang rakam. Tapi kadang-kadang benda ni, banjir pun macam tu juga kan. Kita tengok YouTube, orang yang ambil gambar tu, orang tu terkapai-kapai banjir, pegang pokok, paut dahan, dia steady je ambil. Dia rakam daripada A to Z. Kan kita boleh tengok kan, peristiwa tu kita boleh tengok, mesti ada orang yang rakam.
Pernah tak terfikir kenapa orang yang rakam tu tak ada, maknanya buatlah ikhtiar. Kalau dia mati pun mati syahid juga. Tak bosa kan, daripada dia ambil gambar sebarkan. Betul lah maklumat, tapi kita ni bukan wartawan kan. Wartawan media pun dia pergi buat liputan, ada yang ambil gambar. Ambil gambar lah. Ada yang jurnalis dia bertanya, dia bertulis bertanya, dia tak ambil gambar. Yang ambil gambar dia tak menulis, betul tak? Dia tahu dia punya skop. Kita siap, kita lah ambil gambar apa, relax, yang orang tu dah 50 dalam mati macam tu je. Ini yang kita takut, budaya ni dia dah jadi penyakit ya. Di selfie sampai di barat kajian dibuat, dia satu penyakit dia tu, satu penyakit kejiwaan. Kejiwaan, rupanya sakit jiwa juga. Jadi apa yang suka berselfie tu ini kita tengok. Kadang-kadang tu yang saya kata, kadang-kadang yang manager tu, yang GM manager tu grade 27 je. Yang dalam lubang tu Dusasi. Ini yang berlaku kita dapat kes. Saya nak cerita pun sensitif kes dalam siasatan, tapi itulah realiti. Kita berkongsi bersama. Benda integriti. Integriti ni adalah soal hati. Ni kita nak masuk sikit lah. Masuk sikit soal hati. Benda yang ada di dalam. Dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 188, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqan min amwalin nas bi ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita bicara soal integriti abad yang ke-berapa? 21. Kata integriti kita jumpa, tengok definisi dalam kamus Dewan DWP tahun bila? Tahun 2000 baru keluar ke 99 dulu dah keluar, ataupun kita katalah 90-an. Al-Quran 1436 kalau tahun hijrah lah, 1436 kan tahun hijrah sekarang kan, betul tak? Betul tak ni? Selalu dah ingat tarikh ni. 1400 tahun dulu dah cerita dah. Al-Quran dah cerita dah. Kalau kita ambil 1436 tahun hijrah tu tahun Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi Nabi lahir dapat wahyu umur 40 tahun. Dia dah berapa tahun lagi? Maknanya 1400, 1500 Al-Quran dah cerita. 1400 tahun lebih Al-Quran dah cerita dah benda integriti yang kita bercara hari ni. Isu rasuah, isu makan suap, Al-Quran dah cerita lama dah. Sebab itu Al-Quran tu dia adalah satu SOP, Standard Operation Procedure, satu manual. Manusia ni dijadikan ada manual. Manual ni kalau kita tak ikut, lari dah. Ini masalah. Hadis Nabi daripada riwayat Tirmizi dah cerita lama dah. Benda yang ada di dalam kena jaga. Ada seketul hati, ada seketul daging. Yang mana daging itu kalau baik-baiklah, kalau buruk-buruklah perilakunya. Lalu ditanya sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan seketul daging itulah hati yang kamu kena jaga. Hati ni kalau tak jaga, inilah benda yang di dalam. Apa yang mempengaruhi hati tadi? Apa yang kita dengar, dengan siapa kita berkawan, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Ini masalah. Ini kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Waktu baca ni kita rasa lah setiap daging yang tumbuh hasil daripada makanan yang haram tu, maka api neraka adalah lebih utama untuknya. Tapi bila buat tuan-tuan, bila ada peluang dan ruang, tak teringat. Tak teringat. Sebab apa berlaku benda-benda ni? Bila kita lah pencuri ni, kata Rasulullah, apabila datang seorang orang Islam, orang bukan Islam, jumpa dengan dia, bolehkah aku memeluk Islam ya Rasulullah, sedangkan aku ni seorang peminum arak, aku ni suka berzina, aku ni suka mencuri, boleh tak aku masuk Islam? Dan selepas aku Islam, aku mengamalkan. Rasulullah pun tanya balik,
Dia kata tak apa, kamu masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, mengucap, dah masuk Islam, Rasulullah tanya, mahukah kamu kalau perzinaan itu dilakukan kepada isteri kamu, kepada mak kamu, kepada anak perempuan kamu, kepada adik perempuan, saudara perempuan kamu? Mahu tak di kalangan ahli keluarga kamu melakukan perbuatan mencuri, kamu dibunuh, keluarga kamu dibunuh? Surah tanya balik. Benda ni rasional. Semua manusia secara tabi'inya, secara semula jadi, tabi'inya memang sifatnya perlu kepada kebaikan. Yang kita kata semua agama nak ke arah kebaikan. Dia benda ni fitrah. Benda ni fitrah. Sebab itu seorang pelacur kalau ditanya, adakah kamu nanti nak jadi anak kamu ni, kamu nak jadikan seorang pelacur yang lagi hebat daripada kamu? Dia kata tak. Sebab itu artis pun kalau dia tanya, dia nak kahwin dengan ustaz. Betul. Saya mula-mula kader dulu di Kementerian Belia. Saya bujang. Oh, susah hati Cik Zul. Susah hati. Rupanya kalau ustaz ni, dia kata ustaz tak kahwin ni, bujang. Orang tahu bujang. Oh, jangan, bahaya. Pergi buat program dengan Halakah TV Hijrah, orang media, orang TV9, orang TV3. Rupanya di kalangan orang ni pun banyak menjaga ustaz. Banyak juga balik daripada Timur Tengah tu laku tu. Jordan di mana, laku saham TV. Allah Akbar. Itulah hadis pula. Dalil integriti hadis pula. Dah cerita lama dah. Adakah Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW dulu, sebab itu dia kata Islam ni dia rasional untuk semua zaman. Anjuran agama tu dia memang untuk kehidupan, rule of life. Ikut je lah. Nabi dulu dah cerita lama dah. 4 perkara seorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat nanti, akan ditanya tentang 4 perkara ni, tentang integriti lah ni. Tentang umurnya, bagaimana dihabiskan, waktu mudanya bagaimana digunakan, tentang hartanya daripada mana diperolehi, tentang ilmunya apa yang diamalkan. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, dalam kita melakukan sesuatu perkara, kita kena selalu timbang-timbangkan, kita selalu renung-renungkan. Cabaran tuan-tuan dengan saya, walaupun saya dalam bidang pengurusan hawa Islam, sama. Cuma kadang-kadang kita ni bila yang jenis kuat semayang di kalangan kita ni, Cik Zul, kalau kuat semayang, dia hantar pencabar ni, syaitan ni, iblis yang menggoda tu pun di kalangan general, bukan di kalangan prebet-prebet ni. Lagi kuat, lagi besar, lagi kuat fitnah. Ini sama je, malahan lebih teruk mungkin. Cumanya sebab itu kita kata kenapa orang yang melakukan kesalahan, kata Imam Ghazali, dia kata orang yang melakukan kesalahan ni dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, seorang pencuri, dia mula-mula pencuri ni nak mencuri. Ini cerita benar ni, bukan main. Dia cerita oleh antaranya Imam Al-Ghazali yang mengkaji tentang roh, tentang insan, tentang manusia. Dia kata mula-mula manusia ni nak buat jahat, nak buat maksiat, dia takut. Datang perasaan gelisah nak mencuri. Kalau mencuri tahu dia orang, malu keluarga, malu ayah dengan ibu. Nak buat maksiat, kalau ditangkap dia orang keluar make paper, besok pagi tak pergi pejabat dah. Bos tahu, rakan tahu. Mula-mula takut, macam-macam datang tu. Dia berlawan tu antara roh baik dengan roh jahat tu. Dia berlawan, positif dengan negatif tu. Kalau ambil duit ni, sekarang kena tangkap, habis malu anak sekolah apa semua. Mula-mula rasa takut, rasa menggigil, rasa tidur malam pun tak lena lah. Kali pertama. Kali kedua tu, bila buat juga kali kedua, dia rasa takut lagi kata Imam Ghazali. Tapi dia di samping takut tu, dia ada rasa okey juga. Orang lain 9 tahun, 10 tahun baru dapat naik pangkat. Aku walaupun pangkat kecil, income okey. Income underground punya income. Dia mula rasa seronok, datang bisikan-bisikan, itulah kalau kerja kuat, rajin, dapatlah tukar sport rim apa semua. Rajin pergi clubbing, boleh hanging, boleh pandai menari apa semua.
Dia mula kali ketiga dia datang syok. Dia datang kawan-kawan kata, oh, hebat, mu memang hebat, kelas kata, hang memang tera. Dia pujian, jadi bangga pula. Dia takut tadi dah semakin kurang, takut semakin turun, dia seronok tu makin tinggi, disambung, disupport dengan perasaan gembira, perasaan bangga. Kemudian cuba tengok ayat Al-Quran yang menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa wa lahum azabun azim. Ayat ini khatamallah, kami hatamkan, kami tutup. Khatamallahu ala qulubihim, kami tutup hati mereka, kami hatam hati mereka. Ayat ni kata ulama mufassir yang mengkaji tentang sebab nuzul ayat ni sebenarnya untuk orang yang diceritakan tentang kebaikan, tentang agama, tentang keindahan Islam, dan dia cerita dia pun tahu, tapi tak nak juga ke arah kebaikan. Tapi boleh juga kita pelajari, kita fahami dalam konteks kita sebagai seorang Muslim. Kerana Al-Quran itu turun pada kita mestilah untuk kita mentadaburnya, memahaminya. Tak jadi masalah. Sebab apa bila buat benda buruk, ponteng kerja, tuang, buat benda tak elok, buat maksiat, dah tak rasa apa. Orang kata hati tu dah mati. Inilah khatamallah, kami tutup hatinya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, kami pekatkan telinganya. Telinga boleh mendengar, tapi dia benda-benda baik tu dia, orang bagilah cerita, ustaz sembuhlah dengan ayat ke apa, tak jadi apa dah. Bagilah minum air Yasin satu bali dah tak boleh. Dia dengar macam tu keluar. Mata boleh melihat, tapi ditutup, dibutakan daripada melihat benda-benda yang elok, yang baik. Kami tutup hatinya, pendengarannya, dan walahum azabun azim. Dan pada mereka ni, orang yang macam ni yang kufur ni, yang ingkar ni, hati dah ditutup ni, azab yang pedih. Tak ada siapa dah dapat tolong. Inilah yang kata para ulama, inilah yang kita kena ingat selalu. Sebab itu tanggungjawab integriti kita, bila mana buat salah sikit, cepat-cepat beringat, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bertaubat. Sebab itu ada proses bagaimana kita nak menginsafkan diri itu. Ada proses hisbah. Ada proses kita kena mensucikan tazkiyatun nafs. Kena cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat. Sebab itu ada sembahyang taubat. Sebab itu ada benda-benda bagaimana nak menyucikan hati. Kalau termakan lebih, pulangkan balik. Dalam bentuk kontak-kontak yang macam mana, cara banyak, mudah. Takut-takut benda itu terjadi, itu berlaku. Integriti bermula dari rumah. Integriti bermula dari saya. Kita di kementerian kita banyak mempublicitikan integriti bermula dari saya, integriti bermula dari saya, integriti bermula dari saya. Kita nak kadang-kadang kita nak mengubah orang, kita nak mengubah organisasi, diri kita dulu yang perlu kita ubah, yang perlu kita bentuk. Kenapa kita perlu integriti, tuan-tuan? Kita ni ke arah negara maju. 2015 kita nak capai perkhidmatan awam bertaraf dunia. Fasilitis kita dah pun mencapai bertaraf dunia. Hampir kita kata 100%, 98, 99.9. Saya rasa semua menggunakan sistem online, komputer, teknologi sebagainya. Canggih-canggih lah. Kita ada Putrajaya. Tapi isunya adalah fasilitis tahap pertama. Yang menggunakan fasilitis itu, orang, individu itu, masyarakat pekerja itu, bagaimana tahap integriti, tahap smart, kerjanya bagaimana. 2020 kita nak mencapai negara maju. Kenapa Tun Mahathir dia meletakkan 2020 tahun yang dulu? Sebab dia ada target. Kita nak capai negara maju, sekurang-kurangnya setiap tahun KDNK kita mesti 4.0 ke atas. Kalau 4.0 ke bawah, kita menghadapi masalah. Mungkin kita kena tambah 2025. Kita kena tambah lagi. So nak mencapai ketelusan negara maju ni, dia benda-benda yang ketirisan ini, krisis kepincangan integriti ini kita kena atasi. So nak membentuk organisasi, nak membentuk masyarakat, nak membentuk bangsa, dia bermula daripada bawah.
daripada individu, daripada institusi keluarga, daripada institusi masyarakat, organisasi, barulah negara. Itu proses. Sebab itu integriti diri teras kepada keunggulan peribadi. Itu proses. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila kita bercakap tentang integriti ini, tentang diri ini, dia dalam Islam dia cerita tentang ihsan. Sifat ihsan tu bila tak ada dalam diri, itulah menjadi masalah. Kita mudah terlibat dengan benda-benda yang merosakkan, terlibat dengan isu-isu kepentingan sebab kekuatan itu tak ada. Iman kena dipupuk dengan terpamer dengan sifat keihsanan. Apakah keihsanan? Ihsan ini, kata Rasulullah, apabila datang malaikat Jibril dalam satu cerita, satu ketika, suatu hari Rasulullah sedang berceramah di kalangan sahabat-sahabatnya memberi tazkirah, datang seorang lelaki yang tidak dikenali daripada mana datangnya. Kalau tengok rupanya, kata sahabat, dia ni dalam perjalanan yang jauh, berdasarkan pakaiannya, berdasarkan gerak-gerik, orang tak kenal, tak ada siapa pun kenal dia. Dia datang dan dia duduk depan Rasulullah. Setengah riwayat menyatakan lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah, dalam keadaan tak tahulah duduknya macam bersila ataupun bersimpuk, tapi rapat. Dan dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagi tahu aku tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan." Yang menariknya, setiap kali ditanya, dijawab oleh Rasulullah, Islam itu adalah kamu melafazkan asyhadu alla kalimah tauhid, sembahyang 5 waktu, puasa. Dan ditanya tentang iman, apakah iman, percaya pada Allah, malaikat. Bila ditanya tu, orang yang bertanya tu, lelaki yang bertanya tu jadi, oh betul, dia yang bertanya, dia yang membenarkan, seolah-olah ingin menguji. Kemudian ditanya tentang ihsan, akhbarni anil ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini kamu beribadah, kata Rasulullah, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika tidak boleh, beribadatlah kamu seolah-olah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Ihsan ni macam mana? Ihsan ni kalau kita buat kerja, bos tak ada, macam mana cara kita buat kerja kalau bos tak ada? Kalau suruh siap surat tu, suruh siap benda boleh siap dalam 5 minit, 30 minit tak siap lagi. Sebab dia ada sinetron tepi tu. Naik tu, tepi tu, suamiku encik sotong. Bila nak siap suratnya? Dia kena, maknanya kita buat kerja, cuba bayang kita buat kerja, bos dekat tepi, bos tengok dia. Tu ayat betul, tu ayat tak kena. Kalau bos dekat tepi, 5 minit siap. Seolah-olahnya begitu. Kita ni seolah-olah ni, iman ni, orang yang ada ihsan ni, dia buat kerja ni mencari keredaan Allah, seolah-olah Allah ada depan dia. Dia beribadat. Ini tahap makam yang tinggi lah. Memang kita orang biasa tak sampai lah. Kalau cerita tentang sahabat dulu, kalau dia beribadat, sembahyangnya Masya Allah, sampai pecah-pecah kaki sebagainya, lama dalam keadaan khusyuk dan tawaduk, tak sedar. Tak macam kita lah. Ini kita nak mencapai tahap ni, kita waktu sembahyang lah, segala masalah dunia dapat diselesaikan waktu sembahyang. Betul tak? Kunci rumah 3 tahun dulu teringat. Allah, rakaat pertama, teringat. Kan? Waktu sembahyang lah, macam-macam masalah dapat diselesaikan. Kunci hilang, tahu kat mana, baju dekat bilik atas. Waktu tengah sembahyang, macam-macam dapat ilham. Itulah. Jadi ihsan ni seolah-olah kita ni dilihat. Bila kita dilihat, itulah ketakwaan itu. Apabila integriti tidak dijaga, berlakulah krisis nilai. Ini kata Profesor Malik Shah. Okey, saya ada soalan tak setakat ni? Ada soalan, sila. Soalan kedua, bukan soalan pertama, soalan kedua. Ada? Ada soalan? Tak ada. Sebab soalan pertama ni dalam sejarah penanya soalan di Malaysia, dalam kajian-kajian dilakukan, dia memang nak mula tu, dia memang letih sikit. Sebab tu kita mula terus dengan soalan kedua. Ada soalan kedua, kalau tak ada soalan ketiga. Tak ada juga. Okey, dia faham betul tu. Okey. Jadi masa kita tak banyak. Yang ini pun saya rasa tuan-tuan boleh dapat daripada macam-macam forum. Okey.
Ar-Rashi wal Murtashi. Ar-Rashi wal Murtashi. Kita dok catat perkataan rasuah. Rasulullah sebut 1400 tahun dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ar-Rashi itulah perkataan rasuah yang kita sebut tu Ar-Rashi. Punya perkataan Arab. 1400 tahun dulu Rasulullah dah peringatkan. Ini yang berlaku ni, masalah kejatuhan tamadun Firaun, Yunani, Cina. Semua kena rasuah. Jatuh bangun dinasti Qing, dinasti Ming, kena rasuah dengan dadah, kena rasuah dengan perempuan. Jatuh kerajaan Melaka. Macam mana jatuh kerajaan Melaka? Ingat tak sejarah? Bagaimana kerajaan Melaka boleh runtuh? Asal daripada mula-mula pasal perempuan je. Bendara kan, raja bergaduh pasal perempuan. Kabil dan Habil dulu pun bergaduh berbunuh pasal perempuan. Orang perempuan ni bahaya tuan-tuan. Dia punya power tu boleh mengubah dunia. Boleh jatuh satu kerajaan, dinasti boleh jatuh kerana perempuan. Itulah bila perempuan dijadikan sebagai rasuah. Ar-Rashi kata Rasulullah, wal Murtashi. Perasuah dan yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar. Jadi akhir kata boleh kena sambung lagi. Okey. Akhir kata tuan-tuan, kita masuk kerja pukul 8.30, kita balik kerja pukul 4.30. Atau pukul 8.30, pukul 5 lah, betul? Ke pukul 8.30 masuk pukul 8.5 kan? Sebab ada yang ni, dia masuk 8.30, dia balik pukul 4 dah balik dah. Tak macam ni. Kita ni kerja seharian kita ni bekerja tuan-tuan, nak cerita. Seharian kita masuk pukul 8, kita balik pukul 5, senang. Jadi masa kita sehari-harian itulah masa kita. Kadang-kadang rumah tangga terabai, anak-anak kita orang lain bela. Kita duk jaga anak orang, anak kita tak ada siapa jaga. Ini isunya. Kita duk berceramah dengan orang, anak kita tak ada. Tak dia ceramah. Ini masalah. Jadi apa yang penting, niatkan kerja kita tu. Yang pertama sekali, niatkan kerja kita tu daripada pagi sampai petang tu, kerja ni sebagai ibadah. Bagaimana nak jadikan kerja ni sebagai ibadah? Kata Yusuf Al-Qaradawi ada berapa? Pertama, niat kerana Allah. Ibadah ni bukan solat, puasa, tidak. Kerja kita ibadah. Niat kerana Allah. Ikhlas. Utamakan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. Sebab itu, kalau kita jadi bos, kita pengurusi mesyuarat, pukul 8.30 mesyuarat, datang lambat hari tu. Selalu datang pukul 8 boleh sembahyang duha dulu. Ini datang 8.30, nak meeting 8.30. Jangan pula dah rutin kita pagi-pagi tu solat duha dulu, kita pun solat duha. Sepatutnya nak solat, kita rutin setiap pagi kita solat duha. Habis pagi tu kita datang lambat 8.30, nak meeting 8.30. Mana nak chair meeting dulu ke nak solat duha dulu? Chair meeting. Sebab apa chair meeting? Ini nak solat duha ni, hubungan dengan Allah ni, nak jaga ibadah ni. Ya? Boleh balik dah. Kalau macam tu boleh balik. Saya lepas. Bermakna dalam solat sunat, solat duha ni, dia ada aulawiyat. Al-aulawiyat. Mana benda yang utama? Bukan solat fardu, solat sunat. Solat sunat tu untuk diri kita. Boleh kita langsungkan, tak buat pun tak apa, niat pun dah dapat pahala. Tapi ni chair meeting ni wajib. Ini tanggungjawab, ini amanah, ini integriti. Itu isu ni. Jadi jadikanlah kerja kita sebagai ibadah, niat kerana Allah, utamakan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. Jangan sewaktu melakukan kerja tu ikut rule, jangan tergelincir daripada line. InsyaAllah. Kerana kerja kita, berkat gaji kita, anak-anak kita jadi baik. Dia Islam ni dia macam tu. Dia ada hubungan, ada chemistry. You buat baik, kerja baik, niat kerana Allah, rezeki halal, berkat. Walaupun tak seberapa, berkat. Saya pernah jumpa tuan-tuan, banyak saya pernah jumpa. Ada seorang nak pencen dengan grade 17 N17 nak pencen. Kata sebab apa? Dulu anak buah semua dah naik, dah sampai N22, sampai jadi CC semua. Kenapa Cik Haji tak jadi? Dah pencen.
Dia kata saya tak ambil exam. Tak ambil exam tak ada. Tapi nak cerita anak dia ada jenis orang macam tu, dia tak nak ambil exam. Nak cerita anak dia engineer, Petronas, doktor, anak semua berjaya. Tuhan beri. Kerja okey, perfect. Kerja perfect, orangnya baik, cakap lemah lembut. Allah beri dengan rezeki anak-anak. Ini yang kita rupanya integriti, yang kita kata integriti tu dia ada nukleus, ada hubungan. Bila kita jaga hablum minallah, hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita dengan hablum minannas. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi akhir kata daripada saya, apa yang baik itu daripada Allah. Kita bawa balik sesuatu yang, jangan bawa, pergi kita dalam program ni balik tak ada apa. Jangan. Ambil yang baik, beramal. Faham apa yang disampaikan, mana yang baik tu beramal. Bila tak beramal, dia akan sia-sia, dia akan tak ada beza kita dengan orang yang hadir hari ni dengan yang tak hadir hari ni. Jadi kalau terkasar bahasa, saya mohon maaf. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.